A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran. Ayat 27 dan 28 insyaAllah. Kelas kita yang last ialah 14 Disember, hampir sebulan yang lepas. Dan kita berhenti setakat ayat 26. Saya rasa saya belum bagi pengajaran ayat 26. Kan? Belum kan? Okey, sebelum kita sambung ayat 27, kita tengok pengajaran. Beberapa pengajaran daripada ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sebelum ni Allah menceritakan tentang pertembungan antara dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penentangan daripada orang-orang musyrikin Mekah dan juga daripada ahli kitab yang ada di Madinah. Kemudian Allah sebut dalam ayat 26, bahkan Allah perintah kepada Nabi, qul, wahai Muhammad, katakanlah, Allahumma ya Allah malikal mulk, ya Allah engkaulah raja ataupun pemilik segala kerajaan. Bukan setakat engkau pemilik, tetapi engkau tu'til mulka man tasha', engkau berkuasa memberi kerajaan kepada siapa yang kamu kehendaki, sama ada yang kamu suka ataupun yang kamu tidak suka. Dan bukan setakat engkau boleh memberi kuasa, tetapi sempurnanya kekuasaan engkau ialah engkau juga boleh menarik kuasa ataupun kerajaan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Kemudian Allah cerita lagi kelengkapan, kesempurnaan, kekuasaan dan kebesaran Allah. Allah bukan setakat memiliki kerajaan, kuasa, boleh memberi kuasa pada siapa yang dia kehendaki, boleh menarik balik kuasa daripada siapa dia kehendaki, tetapi juga Allah wa tu'izzu man tasha', engkau boleh memberi kemuliaan, engkau boleh memuliakan siapa yang engkau hendak menjadikannya mulia, wa tuzillu man tasha', dan engkau juga boleh menghina sesiapa yang engkau hendak hina. Semuanya adalah biyadikal khair, hanya di tangan engkau sahaja segala kebaikan. Tidak ada sesiapa pun walaupun sehebat mana yang berkuasa memiliki kuasa, kemuliaan, kehinaan dan juga kebaikan. Sesungguhnya engkau atas setiap sesuatu adalah maha berkuasa.
Okay, pengajaran daripada ayat 26. Dan kalau kita tengok apa kaitan dengan cerita sebelum ni. Cerita sebelum ni cerita tentang penentangan orang musyrikin terhadap dakwah yang dibuat oleh Nabi dan juga tentang tertipunya ahli kitab dengan pegangan mereka bahawa mereka itu adalah bangsa yang mulia sehingga mereka kufur kepada Allah dan menentang Rasulullah. Tiba-tiba Allah cerita pasal kuasa. Sebenarnya ayat 26 ni secara umum adalah sebagai hiburan kepada Nabi kita SAW. Hebat macam mana, kuat macam mana penentangan musuh, tetapi kekuasaan Allah jauh lebih hebat daripada kekuasaan orang kafir. Dan Allah boleh menghilangkan kuasa mereka bila-bila masa sahaja. Sebagaimana Allah menghilangkan kerajaan Fir'aun hanya dengan Allah lemaskannya dalam air yang sangat lembut. Jadi ayat ini adalah sebagai hiburan kepada Nabi dalam menghadapi penentangan orang musyrikin dan juga orang ahli kitab. Okey, jadi pengajaran daripada ayat ini pertama, Allah mengajar nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyerahkan segala urusan kepada Allah. Allah mengajar nabinya agar menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Kerana Allah sahaja yang memiliki kuasa, kerajaan dan kemuliaan. Yang kedua, sempurnanya kerajaan dan kuasa Allah, sempurnanya kerajaan dan kuasa Allah, iaitu Allah boleh memberi dan boleh menarik kuasa dan kerajaan daripada sesiapa yang dia kehendaki dan bila-bila masa. Yang ketiga, kuasa ataupun kerajaan yang dimiliki oleh manusia adalah bersifat sementara dan bukan mutlak. Kerana ia adalah anugerah daripada Allah. Yang keempat, hanya Allah sahaja yang berkuasa menjadikan manusia mulia ataupun hina. Oleh itu, siapa yang ingin menjadi mulia di sisi Allah, maka kembali dan bergantunglah hanya kepada Allah. Yang kelima,
Segala kebaikan hanya berada di tangan Allah. Maka sesiapa yang mencari kebaikan daripada makhluk, maka dia akan mendapat kehinaan. Okey, cukup lah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat seterusnya ialah ayat 27. Ayat 27 di bawah. Ada silap teknikal, jadi kita start daripada bawah, bukan daripada atas. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tuliju. Ini sambungan daripada ayat 26. Kalau ayat 26, Allah memerintahkan supaya Nabi berkata, Qul, katalah wahai Muhammad, Allahumma malikal mulk, engkaulah yang memiliki kerajaan dan engkau boleh memberi kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki sampai habis. Jadi sambungannya, engkau juga yang tulijul laila. Apa makna tuliju? Tuliju daripada asal dia walaja. Walaja makna dia masuk, dakhala. Kemudian ditambah hamzah di awal. Aulaja. Aulaja makna dia adkhala. Jadi dengan penambahan satu huruf berubah makna. Kalau walaja, dia telah masuk. Kalau aulaja, dia telah memasukkan. Bahasa Arab ni kalau kita nak jadikan dia tempat, kan? Kita hanya perlu tambah apa? Huruf mim. Contoh kalau kharaja keluar, kalau tempat keluar makhraj, kan? Tempat keluar huruf makhraj. Kalau jalasa duduk, kalau tempat duduk majlis. Kalau hasyara himpun, tempat berhimpun mahsyar. Kalau walaja masuk, tempat masuk maulij. Maulij. Tambah ma. Jadi ada tak perkataan maulij yang selalu kita baca dalam doa ke zikir ke, maulij, yang bermakna tempat masuk? Kuat sikit. Cuba baca. Dia bila masuk rumah je automatik ingat, kan? Allahumma inni as'aluka khairal maulij. Allahumma inni as'aluka khairal maulij. Ya Allah, aku mohon kepada engkau sebaik-baik tempat maulij, tempat masuk. Jadi bila kita masuk rumah, kita minta kepada Allah supaya rumah yang kita masuk adalah sebaik-baik tempat masuk. Okey, kalau walaja masuk, kalau maulij tempat masuk, kalau awlaja memasukkan. Jadi tuliju ni daripada perkataan apa? Walaja ke awlaja? Baca bahasa Arab sikit. Tuliju daripada perkataan awlaja. Jadi nak terjemah apa? Masuk ke memasukkan? Memasukkan. Jadi Allah perintah juga pada Nabi berkata, tuliju, engkau. Engkaulah yang memasukkan al-lail, malam, fin nahar, dalam siang hari.
Dan sebaliknya, waktu liju dan engkau juga memasukkan an-nahar, siang hari. Siang hari fil lail, dalam malam, dalam waktu malam. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak Nabi faham dan juga kita faham? Engkau memasukkan malam di waktu siang dan engkau memasukkan siang di waktu malam. Apa maksud? Yang tersiratnya apa? Kekuasaan Allah apa dia? Apa maksud masukkan malam di waktu siang? Maknanya mendatangkan malam hari yang terang. Mana waktu asalnya siang, kemudian Allah masukkan waktu malam jadi gelap. Dan perasaan itu hanya Allah saja boleh buat. Allah boleh bila ni? Bila Allah boleh masukkan malam di waktu siang? Bila-bila masa. Sebab itulah waktu maghrib sentiasa berubah tak? Kadang-kadang awal, kadang-kadang lewat kan? Dan sebaliknya Allah juga memasukkan siang di waktu malam, iaitu subuh. Kan subuh kan sebelum tu gelap. Jadi Allah masukkan siang di waktu malam, maka cerah. Jadi bila Allah masukkan malam di waktu siang, siang malam ke ataupun malam yang panjang? Bila Allah masukkan malam di waktu siang, yang mana panjang? Malam ke siang? Malam. Jadi manusia tak mampu nak jadikan malam tu panjang. Iaitu dia jadikan pukul 5.30 dah gelap. Manusia tak mampu. Contoh kita berpuasa kan? Ada 2 minit lagi waktu nak berbuka. Boleh tak kita masukkan siang di waktu malam supaya dapat berbuka awal? Tak boleh. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang Allah masukkan siang di waktu malam, maka subuh pun awal. Lepas tu kita tengok, di mana-mana tak sama kan? Ada yang malam panjang daripada siang. Ada yang siang panjang daripada malam. Dan ada pula tempat yang siangnya kadang-kadang sampai 18 jam. Jadi siapa yang nak puasa kena puasa 18 jam. Okey. Jadi apa kaitan dengan cerita sebelum ni? Allah boleh memberi kuasa pada siapa yang dia nak, menarik kuasa daripada siapa yang dia nak. Tiba-tiba cerita siang dan malam. Apa kaitan? Ada faedah tak ayat ni kepada Nabi Muhammad khususnya? Okey, tak apalah. Ada faedah tak kepada kita sendiri? Faedah pada Nabi kita susah nak cakap kan? Nabi sendiri yang tahu. Tapi faedah untuk kita, kita tahu. Apa faedah dia? Apa dia? Cuba takut, cuba jawab. Yang tu jawab dia takut nak jawab. Cuba anggap menjawab soalan tu macam mengumpat. Kan berani kan? Dia masa nak mengumpat, dia tak fikir panjang, jawab je. Sebenarnya ayat ni juga hiburan kepada Nabi. Kalau Allah boleh menukarkan siang dan malam, boleh cepatkan malam, boleh pendekkan siang, maka mustahil tak Allah nak kalahkan orang musyriki di Mekah? Mustahil tak? Tak mustahil. Jadi ayat ni Allah nak bagi kita kuasa, Allah yang begitu hebat, yang kalau nak kalah kaum musyrikin sekelip mata je. Jadi bila Nabi dengar ayat ni, Nabi faham adalah hiburan. Nabi tak akan takut pada orang kafir. Kenapa aku nak takut pada orang kafir yang tak boleh ubah siang dan malam?
Sedangkan aku buat kerja Tuhan yang boleh mengubah siang dan malam. Okey. Kemudian wa tukhriju, dan engkau mengeluarkan al-hayya, yang hidup, minal mayyit, daripada yang mati, dan sebaliknya. Dan engkau mengeluarkan mayyit, yang mati, minal hayyi, dari yang hidup. Okey, ini apa pula makna? Engkau juga boleh mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Apa yang hidup, apa yang mati? Itu orang yang dibagikan pada masyarakat ke? Tak. Bila Allah sebut ni, benda yang berlaku kat dunia, yang manusia akan akui. Kalau benda berlaku kat pada masyarakat, manusia tak boleh mengesahkan sebab benda tu tak berlaku lagi, kan? Dah kiamat baru mereka akan nampak. Tak, yang ni cerita depan mata mereka. Mengeluarkan yang hidup mana? Allah hidupkan. Mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Ada tak pokok yang mati boleh hidup? Pokok apa? Ya, kalau dah mati mana boleh hidup? Ada kan? Kalau dah mati, pokok tak boleh hidup. Okey. Hidup dan mati ni ada dua lah. Al-hayyu, al-mayyit. Ada dua. Satu, al-hissiyu. Yang kedua, al-ma'nawiyu. Hidup dan mati iaitu dari segi ataupun dalam bentuk hissiyu, iaitu betul-betul nampak. Yang kedua dalam bentuk maknawi, tak nampak. Okey, yang bentuk nampak ni apa dia? Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Dalam tafsir ulama mengatakan, contoh Allah cipta manusia daripada air mani. Air mani itu adalah mati. Jadi Allah keluarkan hidup daripada yang mati, iaitu daripada air mani yang mati keluar jadi manusia yang hidup. Boleh? Ataupun Allah keluarkan daripada telur ayam. Telur ayam hidup ke mati? Mati. Kemudian daripada telur ayam Allah keluarkan yang hidup. Apa dah? Anak ayam. Kita boleh buat tak? Tak boleh. Ambil air sirap, lepas tu jadikan jadi apa-apa je lah. Lepas tu ada yang seorang dia kata saya boleh jadikan sesuatu kepada yang lain. Dia ambil makanan, dia tutup dan dia biarkan beberapa hari. Lepas dia buka jadi apa? Ulat. Jadi dia kata tengok aku mampu menjadikan sesuatu kepada ulat yang hidup. Jadi orang tanya dia, okey, Tuhan bukan setakat boleh menukarkan sesuatu yang mati kepada yang hidup. Tapi Tuhan tahu berapa ekor ulat dalam tu. Dan berapa lama ajal setiap ulat tu. Kamu boleh beritahu tak berapa ekor? Fabuhital ladzi kafar. Tercengang. Okey, boleh. Itu makna hissi. Ataupun daripada benih binatang, tumbuhan mati kan? Keluar pokok jadi hidup.
Okey, itu hissi. Maknawi apa dah? Allah mengeluarkan daripada yang mati kepada yang hidup, iaitu asalnya orang tu kafir. Orang kafir ni sebenar hidup ke mati? Walaupun dia nampak berjalan kan? WHO hidup ke mati? Mati. Ada dalil tak orang kafir ni sebenar dia hidup tapi sebenarnya dia mati? Ada dalil tak? Ada. Cuba buka surah Al-An'am. Ayat 122. Afaman Ha. 122 kan? Ke 112? 122. Awaman kana maitan fa ahyayna hu. Apa tu? Faja'alna lahu nura yamshi bihi finnasi. Okey. Kita nak ambil ni je. Satu maitan, yang kedua ahyainahu. Cuba terjemah. Awaman kana, adakah orang yang kana maitan, mati. Dia sebenarnya boleh baca dua kiraan ni. Wa tukhrijul hayya, satu minal mayyiti, satu lagi minal maiti. Dua-dua bacaan kiraah yang betul. Okey, adakah orang yang adalah mati? Fa ahyainahu, lalu kami hidupkannya yang mati itu. Siapa yang mati ni? Orang kafir. Adakah dia betul-betul mati fizikalnya? Tak. Tapi Allah sifatkan dia mati apa? Hatinya. Jadi Allah kata siapa yang tak beriman, dia sebenar adalah mayat berjalan. Jadi perlu tak kita takut pada WHO? Tak perlu, sebab dia adalah mayat. Bila orang yang kafir tu yang nampak hidup tapi sebenarnya mati, bila dia akan hidup? Bila dia beriman. Contoh apa dia? Sahabat-sahabat Nabi asalnya mayit, betul? Asalnya kebanyakan penyembah berhala di Mekah. Tapi akhirnya bila mereka beriman, hati mereka hidup dan mereka adalah seumpama orang yang hidup. Itu maksud dia. Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Iaitu asalnya kafir, kemudian mereka beriman, jadi orang hidup. Ataupun makna dia juga ialah Allah keluarkan yang hidup daripada yang mati, iaitu daripada orang kafir keluar anak yang beriman. Yang beriman adalah hidup. Contoh siapa? Yang mati ni orang kafir lah, tapi dia hidup. Sebab dia kafir, dia panggil mati. Tapi daripada benih dia, keluar orang beriman yang sebenarnya adalah hidup. Contoh Abu Jahal. Anaknya siapa? Ikrimah, budak Abu Jahal. Kan? Contohnya Nabi Ibrahim. Bapaknya kafir, tapi anaknya beriman. Boleh? Begitulah sebaliknya. Kalau tukhrijul mayyita minal hayy, dari segi hissi apa dia? Allah mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Apa dia? Telur ayam. Telur ayam mati kan? Telur ayam. Ayam. Ayam hidup kan? Daripada hidup Allah keluarkan yang mati apa dah? Telur. Daripada pokok yang hidup Allah keluarkan yang mati apa dah? Benih. Kan? Pokok kurma yang hidup keluarnya benih. Benih tu mati. Okey. Ataupun dari segi maknawi, Allah keluarkan yang mati daripada yang hidup. Iaitu, ada yang asalnya orang beriman, kemudian dia murtad. Ataupun bapaknya beriman, anaknya kafir. Seperti
Allah keluarkan daripada yang hidup, iaitu yang beriman, dari segi maknawi. Keluar Nabi Nuh. Nabi Nuh haji, orang beriman. Keluar daripada sulbi dia mayit, iaitu anaknya. Boleh. Kemudian apa lagi kebesaran Allah? Wa tarzuqu. Dan engkau memberi rezeki man tasya, kepada siapa yang engkau kehendaki, bighairi hisab, tanpa hisab. Apa makna tanpa hisab? Suara ustaz macam jauh. Okey dah? Jauh kot sebab dah 25 hari tak bercakap kan. Okey, apa maksudnya? Allah memberi rezeki, engkau memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisap. Pertama, tanpa hisap ni maksud dia ialah engkau memberi rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki tanpa perlu dibayar. Manusia mampu tak nak bagi apa saja pada orang lain tanpa dibayar ataupun tanpa pulangan? Mampu tak dia bagi? Okey, berapa lama dia boleh bagi? Bagi 1000 setiap hari kan? Berapa lama dia boleh bertahan? Tak boleh. Tapi Allah mampu tak nak bagi apa saja tanpa ada bayaran? Allah Maha berkuasa. Satu, makna hisab, iaitu tanpa balasan. Yang kedua, Allah memberi rezeki kepada siapa dia kehendaki tanpa terhitung atau tanpa batas, tanpa limit. Kan? Okey, ayat ni kalau kita sebagai orang beriman, apa faedah ayat ni? Apa dia? Semangat macam mana? Dia antara punca manusia risau, takut kan? Kadang-kadang sampai tahap boleh jadi gila, kadang-kadang sampai tahap bunuh. Ada yang bunuh diri, ada yang bunuh orang. Semua tu biasanya punca apa? Rezeki. Betul? Tapi orang beriman tenang je. Sebab apa? Sebab dia yakin dengan ayat ni. Yang bagi rezeki siapa? Allah. Dan Allah akan bagi rezeki pada siapa? Kepada siapa? Bila Allah sahaja boleh bagi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, maka kewajipan kita sebagai orang beriman apa dia? Satu, kita tak takut. Sebab yang bagi rezeki adalah Allah. Allah ni pemilik segala-galanya. Allah bagi banyak mana pun tak akan habis. Orang beriman tak akan risau. Yang kedua, orang beriman akan cari Tuhan bila nak cari rezeki. Sebab mereka yakin yang boleh bagi rezeki tanpa hisap hanya Allah. Dan yang ketiga, orang beriman hanya sentiasa bergantung pada Allah sahaja. Dia tak akan risau kalau siapa tak bantu dia. Sebab manusia boleh bantu pun sebenarnya adalah juga anugerah daripada Allah. Kalau Allah tak bagi bantuan kepada orang tu tak boleh bantu kita. Okey. Sebab itulah orang beriman tak pernah menghadapi masalah rezeki. Kadang-kadang kerja tak ada tapi hidup sihat walafiat. Kadang-kadang rezeki tak ada tapi boleh hidup lama. Ada setengah orang rezeki melimpah ruah tapi umur pendek, kan? Orang beriman duit tak ada, rezeki tak ada tapi umur panjang. Contoh? Rezeki tak ada tapi umur panjang, sihat walafiat. Anas bin Malik. Anas bin Malik ada rezeki. Nabi berdoa pada dia supaya Allah bagi harta yang banyak. Dapat.
Allah makbulkan doa Nabi. Nabi juga berdoa supaya Allah bagi anak yang ramai. Allah makbulkan. Dapat. Tak, yang ni rezeki tak ada. Tapi umur panjang juga. Apa dia? Abu Hurairah tak. Ada juga rezeki. Kadang-kadang dia pergi rumah Rasulullah, makan rezeki rumah Rasulullah. Ini tak ada rezeki langsung. Kita ada simpanan banyak, tapi taklah sepanjang umur mereka ni. Pemuda kafir lah. Pemuda kafir panjang tak umur dia? Ada tak dia makan rezeki? Tak ada. Tapi sihat walafiat. Boleh? Okey ke? Sebab tu bila dia nak masuk gua kan, dia tahu tak dia nak duduk berapa lama dalam gua? Dia tak tahu kan? Dan dia ada tak buat persiapan bawa banyak mana untuk selama dia duduk dalam gua? Ada persiapan. Berapa guni beras dia bawa? Tak ada. Dan doa pula, dia minta tak kepada Allah, minta rezeki sepanjang dia berada dalam gua. Tak ada. Yang diminta apa dia? Rahmat Allah dan satu lagi? Rasyadah. Jadi ya sebenarnya rezeki yang paling mahal bukan rezeki makanan, tapi rezeki hidayat. Sebab itulah rezeki ni ada dua ni. Rezeki ada dua. Ar-rizqu. Satu, rezeki lil badan. Yang kedua, rezeki lil qalbi. Satu rezeki untuk badan kita. Yang kedua, satu rezeki lagi ialah untuk hidupkan hati kita. Jadi antara dua rezeki ni yang mana yang paling penting? Rezeki untuk bela dan jaga hati ataupun rezeki untuk jaga fizikal? Hati. Tapi banyak masa kita cari rezeki mana? Kita memang suka cakap tak serupa bikin. Banyak masa kita cari yang ni. Tapi mulut kita cakap, rezeki yang penting ini. Jadi yang pemuda kafir diminta apa? Rezeki yang mana ni? Qalbi kan? Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina. Ya dia minta ini, rezeki hati. Okey. Kemudian kita sambung ayat seterusnya. La yattakhizi. Jangan apa ni? Jangan mengambil al-mu'min. Pandai tak datang malam ni ya. Jangan mengambil orang-orang beriman al-kafirin, orang-orang kafir, awliya sebagai sebagai teman, sebagai kawan, sebagai apa ni, ahli mesyuarat, sebagai penasihat, sekutu, sebagai pembuat undang-undang. Dia buat, kita ikut kan. Siapa yang suspek Omicron, orang kafir kata mesti kuarantin 14 hari. Kita kata okey. Orang kafir kata nak mengelakkan daripada COVID kena pakai mask. Okey. Allah kata nak jaga selamat daripada api neraka pakai tudung. No. Okey, jangan orang beriman mengambil orang kafir sebagai
teman rapat. Min dunil mu'minin, dari selain orang-orang beriman. Apa maksud ni? Maknanya orang beriman ada, tapi kamu ambil orang kafir. Jadi hukumnya adalah haram. Dan ulama kata dosa besar. Apa dalil dosa besar ni? Ayat seterusnya. Wa man yaf'al. Dan siapa yang yaf'al, melakukan demikian itu. Siapa melakukan demikian itu? Melakukan apa ni? Ambil orang kafir sebagai sekutu, sebagai penasihat, sebagai teman. Maka balasannya falaisa lillah. Maka tidak ada minallah, dari Allah, fi syai'in, pada sesuatu apapun. Apa maksud ni? Apa maksud? Siapa yang ambil juga orang kafir sebagai penolong, sebagai teman, sebagai penasihat, maka maksud dia adalah Allah berlepas diri. Allah tak akan jadi wali kamu dah. Kamu ni bukan orang beriman. Sebab sifat orang beriman, tak mungkin ambil orang kafir. Kenapa tak mungkin? Kenapa tak mungkin orang kafir ambil orang beriman sebagai orang beriman tak patut ambil orang kafir sebagai teman, sebagai penasihat. Kenapa? Sebab mereka adalah musuh Allah. Kamu mengaku beriman pada Allah, tapi ambil musuh Allah sebagai teman kamu. Bercanggah. Kemudian orang kafir ni, baik macam mana pun, dia adalah musuh. Cuba buka surah apa? An-Nisa ke? Ayat 89. Ayat 89. Apa sebenarnya orang kafir nak daripada kita? Surah An-Nisa ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawaan. Kan? Okey. Fala tattakhizu minhum awliya. Okey. Allah kata apa? Waddu. Apa makna waddu? Waddu daripada mawaddah. Mawaddah ni cinta, suka, ingin. Jadi mereka ni orang kafir sangat ingin. Apa yang orang kafir nak sangat daripada orang Islam? Mereka nak orang Islam mati ke mereka nak apa? Lau takfurun. Mereka nak sangat kalau kamu kufur. Kufur macam mana? Kama kafaru. Sama seperti mereka kafir. Akhirnya fatakununa sawa. Akhirnya kamu dengan mereka sawaun, sama aja. Tak ada beza. Jadi target orang kafir sebenarnya dia nak apa? Kita jadi macam dia. Cukup. Dan kita nak jadi macam mereka, sebenarnya perlu tak kita keluar Islam dan masuk murtad ataupun masuk agama mereka? Tak perlu. Hanya yang perlu apa dia? Ikut. Ataupun tak ikut ajaran kita. Cukup. Ajaran mereka tak ikut, ajaran kita pun tak ikut. Sebenarnya dia ikut mereka lah tu. Okey. Masa saya di kuarantin, saya tanya doktor yang in charge Pak pusat kuarantin tu. Saya tanya, saya kena kuarantin berapa hari? Dia kata 14 hari. Saya kata, kenapa mesti 14 hari?
Dia kata peraturan daripada WHO, bila suspek Omicron, mesti 14 hari. Saya kata jemaah yang bersama saya daripada Singapura, dan bersama saya, bila balik sampai kat Singapura, dia kena kuarantin di rumah hanya 10 hari je. Kenapa tak sama? Dia jawab apa? Sama ada mereka tu bukan tak termasuk dalam suspek Omicron ataupun mereka tak ikut WHO. Doktor sendiri jawab. Jadi dia minta, boleh tak encik cek sendiri dengan jemaah di Singapura tu, adakah mereka tu suspek Omicron? Kalau tak, betul lah kuarantin 10 hari. Tapi kalau suspek juga, tiba-tiba kuarantin 10 hari, mereka tak ikut WHO. Itu yang cakap tu adalah doktor Islam Muslim. Pabalik Quran dia jawab apa? Kita berusaha ikhtiar kan, tak payah kait dengan WHO lah. Tapi nak begitu sami'na wa ata'na. Bila orang kafir? Okey. Jadi orang kafir yang target utama mereka apa dia? Kita kafir macam mereka. Sebagaimana ayat surah Fatir. Dia tali baruk ataupun sifu kepada orang kafir siapa? Iblis, syaitan. Kita tengok apa matlamat syaitan bila dia rosakkan manusia. Bukan surah Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun mubin fattakhizuhu aduwwa. Kemudian innama alhamdulillah yad'u liyakunu Oh tak ada. Liyakunu min ashabi sa'ir. Okey. Ini sifu kepada orang kafir. Allah kata apa? Inna, sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh. Sebagaimana orang kafir musuh kamu, syaitan pun musuh kamu. Maka Allah perintah, fattakhizuhu aduwa. Maka hendaklah kamu wajib jadikan syaitan tu musuh. Jadi wajib tak kita jadikan syaitan tu musuh? Kenapa Allah suruh? Semua kita tahu syaitan memang musuh. Dan syaitan tak pernah hajat kita buat benda baik kan? Tapi ramai tak orang Islam jadikan syaitan yang musuh tu kawan. Ramai kan? Kenapa? Siapa nak jadikan musuh kawan baik dia? Semua tak nak. Tapi dalam kehidupan kita setiap hari, ramai tak yang tak nak tu akhirnya jadikan musuh paling jahat kawan baik dia? Ramai tak? Ramai. Kadang-kadang kita nampak, kita nampak apa? Orang Islam jadikan orang kafir sebagai wali. Tapi kita tak perasan, kadang-kadang kita jadikan siapa? Sifu kepada orang kafir, wali kita. Iaitu syaitan, betul kan? Kalau kita membazir, siapa wali kita? Lepas tu kita duk kutuk orang kafir kan? Apa orang kafir? Apa dia ikut orang kafir? Dia pengikut syaitan tegar. Boleh? Beli barang membazir. Beli beg sampai 6,000, 10,000. Lepas tu duk kutuk WHO. Ni. Allah kata apa? Innama, sesungguhnya syaitan yad'u. Sentiasa. Kalau kita belajar bahasa Arab, yad'u ni fi'il apa? Mudhari' menunjukkan apa? Syaitan ni sentiasa 24 jam. Apa kerja syaitan? Yad'u hizbahu, mengajak partinya. Parti syaitan. Siapa parti syaitan? Termasuk aku. Sentiasa mengajak partinya untuk apa? Targetnya apa? Supaya mereka menjadi penghuni
neraka. Pelik tak? Musuh kita, syaitan, satu tak nampak. Yang kedua, dia kerja dia 24 jam dan tak pernah tidur. Kita pula, musuh nampak kita, kita tak nampak musuh. Dan kita pula tak bekerja lawan dia 24 jam. Kita pula banyak tidur. Agak-agak menang tak kita lawan dia? Dalam musuh kita, kita tak nampak. Dia pula tak tidur, kita tidur. Lepas tu nampak macam hebat aja, tapi tetap lagi kalah dengan syaitan. Mana lebih baik? Musuh kita syaitan nampak ataupun tak nampak? Mana lebih bahaya? Musuh yang nampak ataupun musuh tak nampak? Tak nampak lagi bahaya kan? Betul ke? Kenapa lagi bahaya? Okey, kalau lagi bahaya, mana yang patut kita lebih berhati-hati? Musuh syaitan tak nampak dengan musuh orang yang kita nampak. Tapi realiti kehidupan kita, yang mana kita lebih berhati-hati? Ini seorang peragut, perompak ni. Ini syaitan. Yang mana kita lebih berawas? Sebab apa? Yang mana paling jahat? Sebab tu kita kata pada peragut, sabar. Kamu ni kecil je, aku nak lawan syaitan yang tak nampak ni kan. Sebab itulah Allah bagi syaitan tak nampak. Dan sebab itulah kita tak perlu lawan dia dengan senjata. Senjata nak lawan musuh yang tak nampak apa dia? Ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bergantung pada Allah, syaitan yang tak nampak tu senang kita kalahkan. Jadi nampak tak nampak tak penting. Yang penting kita berlindung dengan siapa? Kalau berlindung dengan Allah, syaitan jahat macam mana, tak nampak macam mana, kita akan menang. Tapi kalau kita tak berlindung dengan Allah, syaitan nampak macam mana pun, kita akan kalah. Bahkan Allah kata apa? Ramai tak yang menjadikan syaitan musuh ni, akhirnya jadi kawan baik dia. Teman rapat. Ramai tak? Bila syaitan yang jahat akan jadi teman rapat orang Islam? Tak ada satu ayat yang Allah kata, bila kamu buat benda ni, syaitan yang musuh jadi kawan baik. Tak, dia ikut hawa nafsu umum. Ada satu Allah sebut secara spesifik. Bila kamu buat benda ni, memang ketika itu kawan baik kamu syaitan. Syirik Allah pun tak berapa jelas. Syirik Allah tu kita tahu kan, kita boleh elakkan, tapi benda ni kita tak perasan. Bila kita buat, syaitan jadi kawan baik. Tinggalkan Al-Quran. Tinggalkan Al-Quran ataupun tidak berzikir pada Allah. Automatik syaitan akan jadi qarin. Ayat apa? Ayat apa? Apa? Kena hantar hafal juzuk 30. Surah Zukhruf. Ayat 36 surah Az-Zukhruf. Wa man ya'shu an dzikrir rahman wa man ya'shu an zikri ar-Rahman syaitan fahuwa lahu qarin. Surah Az-Zukhruf ayat 36. Cuba terjemah. Wa man ya'shu, siapa yang tidak mengharap ataupun berpaling daripada apa? An zikrir rahman, daripada mengingati Allah ataupun daripada mengikut ajaran Ar-Rahman Al-Quran. Siapa tak ikut je, siapa tak zikir je,
dia terus dapat akibatnya, balasannya masa tu juga, bukan di akhirat. Apa dia? Nuqayyid lahu, kami akan adakan untuknya syaitan. Dan sampai tahap apa dah? Fahuwa lahu qarin. Syaitan bagi orang ni adalah kawan baik. Daripada aduwun jadi qarin. Nampak? Jadi kita dalam satu hari banyak tak kita lupa pada Allah? Banyak. Masa tu siapa kawan baik kita? WHO ke syaitan? Nak juga WHO. Okey. Ada ruang tak untuk kita mengambil orang kafir sebagai kawan? Ataupun tak boleh langsung? Ada ruang. Illa, kecuali antattaqu. Kecuali apa dah? Bahawa kamu takut. Tattaqu minhu ke minhu? Minhum kan? Dari mereka. Siapa dari mereka ni? Orang kafir ni. Tak diharamkan ambil orang kafir sebagai wali. Tapi ada terkecuali. Kecuali kamu takut daripada orang-orang kafir, tuqatan. Apa makna tuqatan? Sesuatu yang ditakuti. Makna bila ni dibolehkan, ataupun kalau kita ambil orang kafir sebagai pelindung, ketika itu tak salah. Bila ni? Bila kita takut. Bila kita takut, mana kita lemah. Kita orang kafir kuat, kita lemah. Dan kalau kita tak ikut mereka ketika itu, mungkin mudarat lebih besar. Maka ketika itu dibenarkan. Itu pun hanya dari segi zahir saja. Contohlah mulut kita. Kita mengaku kita ikut, tapi hati kita tak ikut. Syarat dia, kalau hati pun ikut, jadi kafir. Pernah berlaku, Nabi pernah buat apa ni? Perjanjian damai dengan Bani Khuza'ah ketika dalam perjanjian Hudaybiyah. Khuza'ah ni kafir. Tapi Nabi buat perjanjian dengan Khuza'ah supaya apa? Supaya Khuza'ah tak bersama orang musyrikin Mekah menentang Nabi. Boleh faham? Makna ketika itu Islam tak kuat. Yang kedua, Nabi buat perjanjian dengan orang kafir, ada masalah, ada kepentingan. Supaya apa? Supaya orang kafir menjadi, sesama mereka jadi lemah. Yang jelas haram macam ni. Bila kita ambil orang kafir untuk sama-sama menentang orang beriman, itu jelas haram. Sepakat. Apa saja alasan, hukumnya haram. Tapi kalau kita buat kerjasama orang kafir untuk menentang orang kafir, boleh tak? Boleh kalau ada maslahat untuk Islam. Kita buat perjanjian dengan orang kafir untuk mereka sama berperang sama mereka, supaya yang satu lagi yang kuat tu tak menentang Islam. Dibolehkan. Okey, itu dalam bentuk perjanjian lah. Tapi dalam bentuk individu boleh tak? Kita ambil orang kafir sebagai penolong kita dalam bentuk individu. Bila ada maslahat. Boleh ke tak? Boleh. Ada contoh tak dalam sejarah? Abu Talib. Boleh juga. Mana Nabi guna tak Abu Talib sebagai pelindung Nabi? Ya, memang betul. Antara sebab kenapa ramai sahabat kena seksa, kena tangkap, ada kena bunuh. Tapi Nabi tak. Nabi selamat. Sebab apa? Dilindungi oleh Abu Talib orang kafir. Boleh? Dan masa Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi ambil seorang orang kafir sebagai penunjuk jalan. Proses hijrah tu satu proses yang sangat besar dan penting. Tapi Nabi ambil orang kafir sebagai penolong. Nama dia apa dah? Abdullah bin Uraiqit. Dia musyrik. Tapi Nabi guna dia. Sebab, kenapa?
Pertama, tak ada orang Islam yang betul-betul pakar selok-belok jalan tikus. Jalan daripada Mekah ke Madinah. Kalau pergi jalan biasa, macam seralhe lah. Orang kafir akan jumpa Nabi. Jadi Nabi nak cari jalan tikus yang orang kafir tak boleh jumpa Nabi. Dan tak ada siapa yang tahu kecuali orang musyrik. Yang kedua, orang musyrik itu dipercayai. Dia tak akan khianat. Dan yang ketiga, untuk maslahat Islam. Dan Nabi tak menggadaikan prinsip. Dibolehkan. Boleh. Jadi jangan kita faham tak boleh buat kerjasama dengan orang kafir secara mutlak. Tak. Allah ni sebut illa kecuali. Okey? Kemudian wa yuhazzirukumullah. Dan wa yuhazzirukumullah. Allah memperingatkan ataupun memberi amaran kepada kamu. Nafsahu. Tengok kalau kita terjemah harfiah jadi tak faham ni. Allah beri peringatan pada kamu, nafsahu dirinya. Diri siapa ni? Macam mana ni? Allah bagi peringatan pada kamu dirinya. Macam mana? Cuba baca terjemahan. Okey. Kekuasaan dirinya menyeksa Makna Allah beri amaran kepada kamu tentang apa? Tentang diri Allah yang begitu hebat, yang begitu berkuasa. Allah boleh mengazab siapa saja, Allah boleh buat apa saja bila-bila masa. Berhati-hati. Kepada siapa Allah bagi amaran ni? Ni. Orang beriman yang ambil orang kafir sebagai menunjukkan ambil orang kafir sebagai penolong dalam keadaan kita tak perlu, tak ada maslahat, kita pun kuat, Allah bagi amaran keras. Allah boleh azabkan kamu bila-bila masa. Ini amaran pertama. Amaran kedua pada wa ilallah, dan kalau kamu nak buat juga tunggu. Yang kedua, hanya kepada Allah. Al-Masir. Ada ma kat depan ni menunjukkan apa? Tempat kembali. Akhirnya kamu akan kembali kepada Allah. Boleh? Okey, cukup. Kita doa ni sampai ke berapa dah? Bukan. Muka surat 45 ke doa yang ke 45? surat 36. Doa orang Okey. hutang. Okey, kita baca sikit daripada buku 72 doa dan zikir harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quran dan Sunnah. Iaitu muka surat 36 doa yang ke-45. Siapa yang ada hutang ada hutang, antara ikhtiar ialah berdoa kepada Allah. Doa orang yang terbeban dengan hutang. Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Maksudnya, ya Allah cukupkanlah aku dengan perkara yang engkau halalkan daripada perkara yang engkau haramkan. Dia berhutang tapi dia minta apa?
Ya Allah, cukuplah aku dengan perkara yang engkau halal daripada perkara yang haram. Kenapa? Yalah, kadang-kadang orang berhutang ni kadang-kadang nak selesaikan hutang, dia terpaksa buat benda yang haram. Kan? Kadang-kadang dia terpaksa mencuri ke merompak demi untuk bayar hutang. Jadi diminta, janganlah kerana hutang aku melakukan benda yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan kurniaanmu daripada bergantung kepada selain padamu. Baca doa ni, lepas tu bayarlah hutang. Jangan baca ni tak bayar. Kenapa? Dah baca doa dah. Kadang-kadang Allah makbulkan doa dia, Allah jadikan yang bagi hutang tu lembut hati, halalkan. Okey, yang ke-46 doa pasal hutang juga. Doa mohon selesai masalah hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan dosa dan sulitnya hutang. Ini kalau hutang rumah ke hutang kereta, jangan asyik dia baca doa ni je. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian doa mahu selesai hutang ni panjang sikit. Kita bacakan datanglah. Banyak doa pasal hutang ni. Menunjukkan hutang tu sebenar satu masalah besar. Bahkan Nabi sampai tahap Nabi bagi amaran, siapa yang berhutang, Nabi tak solat jenazahnya. Menunjukkan satu benda yang besar. Hatta orang yang mati syahid sekalipun. Biasa orang mati syahid ni, roh dia akan terus terbang ke syurga. Kecuali bila dia ada hutang. Sangkut. Walaupun RM1. Jadi siapa yang ada hutang, tolong selesaikan sebelum dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok soalan. Puas pada Cik Nazri. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Soalan saya, adakah kenalan-kenalan yang bukan Islam apabila di akhirat akan menyalahkan kenalan yang Islam kerana tidak berdakwah kepada mereka, sedangkan itu dari ilmu tentang Islam mudah diperolehi sama di ujung jari, di mana sahaja lebih lagi Malaysia sendiri adalah negara Islam. Okey, soalan dia, adakah teman-teman kita yang bukan Islam akan menuntut di akhirat besok bila kita tak berdakwah pada mereka? Dia macam ni, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang akan bertanggungjawab tentang dosa dia. Jadi orang tak beriman, sebab apa dia tak beriman? Bukan sebab orang. Bukan sebab orang tak berdakwah. Sebab Allah dah bagi masing-masing akal. Akal boleh berfikir, setiap orang boleh berfikir. Kemudian di samping itu ada fitrah. Fitrah semula jadi manusia akan tahu. Sebagaimana Fir'aun, bila dia lemas, dia balik pada fitrah, dia mengaku Tuhan. Dia mengaku bahawa Tuhan yang sebenar ialah Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu fitrah. Satu, ada fitrah. Yang kedua, ada akal. Yang ketiga, kalau bab dunia manusia boleh bertanya, boleh mencari berpuluh-puluh tahun. Maka untuk mendapat hidayah Allah sebenarnya tak perlu masa yang lama. Tengok langit, dia boleh berfikir dan boleh jumpa hidayah Allah. Jadi siapa yang tak beriman, itu salah dia. Sebab tu dalam surah Al-Mulk, Allah sebut, Allah rakamkan orang kafir, dia salahkan siapa bila mereka dicampak dalam neraka. Dia salahkan siapa? Disalahkan orang tak berdakwah pada dia ataupun disalahkan diri sendiri. Apa dia kata? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
Celakanya aku kalau dulu aku berakal, berfikir. Dia tak salahkan orang. Jadi siapa yang tak beriman, kawan-kawan kita, dia yang salah. Tapi kita ni bersalah juga tak? Ya, salah. Sebab kita tak jalankan tanggungjawab kita, iaitu menyampaikan ilmu. Dia tak beriman, salah dia. Tapi kita tetap ada tanggungjawab. Sebab perintah menyampaikan ilmu, berdakwah itu adalah jelas. Ada dalam Quran dan hadis. Maka Nabi kata, balighu anni walau ayah. Wallahu a'lam. Wassalam. Boleh cerita pengalaman umrah di Madinah dan Makkah semasa musim Covid? Oh, ini bukan soalan pasal tadabbur. Boleh cerita pengalaman buat umrah di Mekah dan kemudian Madinah musim Covid. Pengalaman dia sama je umrah dengan di musim yang lain. Itu tawaf 7 kali. Sa'i 7 kali. Di Madinah pun sama, tak ada perubahan apa-apa. Cuma yang membezakan apa? Berjalan lancar dan mudah. Sebab orang tak ramai. Itu je. Itu je. Yang lain tak ada beza apa-apa. Maknanya kalau kita nak pergi masjid pun, nak salat 5 waktu, kita pergi lepas azan pun sempat takbiratul ihram. Sebab apa? Perjalanan lancar. Orang tak ramai. Setiap waktu. Masuk scan. Tak ada scan, tak ada apa. Kalau Masjidil Haram di Mekah tu, SOP dia tak ketat. Solat memang rapat. Kemudian mask pakai ke tak pakai dia tak kisah. Scan tak ada. Masuk macam tu je. Cuma umrah tak boleh buat banyak kali lah. Kena buat sekali. Baguslah. Sebab sunnah Nabi kan. Sunnah Nabi. Kuranti kalau hotel kita bayar sendiri. Kalau kuranti ke pusat kuranti di Sungai Buloh itu kerajaan tanggung. Jadi siapa yang tak nak keluarkan duit, pergilah hospital Sungai Buloh. Percuma. Beli sijil vaksin adakah dikategorikan haram? Beli sijil vaksin. Adakah kategori haram? Boleh PM saya. Boleh PM kat mana beli? Boleh PM saya. Ambil nombor saya 0139960971. Saya rasa sekiranya dia orang pertama membuat bid'ah dan orang lain ikut apa yang dia ajar, dia akan menanggung dan mendapat dosa orang yang mengikut amalan bid'ah itu ke? Dia seolah dia siapa yang buat bid'ah, dia orang pertama pencetus bid'ah dalam satu amalan kan. Jadi soalan dia, adakah bila dia mati orang lain buat dia akan tanggung dosa? Jawapannya ya. Kecuali dia bertobat kepada Allah. Berdasarkan satu hadis Nabi kata, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang memulakan sunnah yang buruk, yang tidak baik, maka baginya dosa dan baginya juga dosa orang-orang yang melakukan selepasnya. Kecuali dia bertaubat. Boleh ke terima ubat dari kafir kalau tak darurat? Boleh tak terima ubat daripada? Orang kafir kalau bukan darurat. Boleh je. Ubat tak salah. Ubat kita nak ambil daripada orang kafir, tak salah. Bahkan makanan. Ambil makanan daripada orang kafir boleh tak? Tak salah. Yang salah ialah makan makanan yang haram. Bukan makanan daripada orang kafir. Kalau kita ambil makanan daripada orang Islam, tapi makanan tu haram. Haram. Walaupun daripada orang Islam. Wallahu a'lam. Okey. Dah. Kalau Banyak kalau soalan. hutang dengan orang kafir dah lama dan tak tahu di mana tinggalnya, macam mana kita nak membayarnya? Boleh tak kita bayar pada Baitul Mal? Hutang orang kafir. Berhutang dengan orang kafir, kemudian orang kafir tak tahu ke mana, mati ke, pindah ke, tak tahu ke mana. Bagilah pada Baitul Mal. Tapi bukan niat sedekah untuk orang kafir lah. Orang kafir tak layak terima pahala sedekah. Semoga tanggungjawab kita lepas. Walaupun orang kafir itu tak akan dapat pahala. Ustaz, dalam buku sifat solat Nabi semasa rukuk
Soalan dia, boleh tak baca ketika rukuk dan sujud lebih daripada satu doa? Jawapannya boleh. Sebab Nabi khususnya ketika sujud, Nabi kata aqrabul abdi ilallahi wa huwa sajidun. Kedudukan hamba yang paling dekat kepada Allah ialah ketika dia sujud. Maka Allah kata, Nabi kata fa'aksiru ad-du'a fihi. Maka perbanyakkan doa. Bila sebut banyak tu mana lebih daripada 2, lebih daripada 3 lah. Wallahu a'lam. Trend unboxing pengantin sedang viral. Mohon komen Ustaz. Apa? Unboxing pengantin. Apa tu? Benar. Dia buat live laki bini baru kahwin. Lepas tu si laki ni dia tanggalkan pakai apa yang isteri dia pakai satu-satu. Dia tunjuk kat rumah. Oh, buka aurat lah. Tak tahu sambil buka orang tak. Tengok. Tak, dia tunjuk pun dah salah dah. Kenapa kita kahwin nak tunjuk pada orang kan? Kahwin bukan untuk menunjuk, tapi untuk hanya maklumkan bahawa anak kita telah berkahwin. Cukup itu je. Tak perlu ditunjuk-tunjukkan. Apatah lagi kalau buka-buka aurat, lagilah haram. Ustaz, adakah memadai kita berdakwah kepada non-Muslim dengan menunjukkan tingkah laku yang baik sahaja tanpa keluarkan sesuatu? Soalan dia, adakah cukup kita berdakwah pada non-Muslim dengan hanya menunjukkan tingkah laku ataupun akhlak yang baik? Sebenarnya tak cukup lah. Itu sebagai asas dakwah, iaitu kita tunjuk akhlak yang baik. Lisanul hal afdal min lisani al-maqal. Tingkah laku kita lebih berkesan. Tapi tak cukup dengan akhlak ataupun tingkah laku kita. Sebab itulah adanya Al-Quran. Dan sebab itu Nabi ambil masa 23 tahun untuk huraikan Al-Quran. Jadi perlu disampaikan ilmu, perlu ditadabburkan Al-Quran. Supaya mereka lebih kenal Tuhan dan mereka tahu apa syariat, apa kewajipan, apa yang haram. Wallahu a'lam. Ustaz, kawan saya tinggal di Johor dan tinggal di Kuala Lumpur selama sebulan lebih hingga ke hari ini. Beliau menjamak dan mengkasar solat fardunya. Adakah boleh? Dia berkata ada sahabat Nabi buat begitu. Boleh Ustaz terangkan? Dia tinggal kat Johor selama sebulan, kemudian dia jamak dan kasar. Dia tinggal di Johor tapi sekarang dia berada di KL lebih sebulan dah. Makna dia bukan bermukim di KL lah. Dia musafir. Memang ada pendapat yang mengatakan selagi mana bila kita musafir dan selagi mana kita tidak bermukim di tempat itu, kita boleh jamak dan kasar selama mana kita berada di situ dan selama mana kita tidak bermukim. Abdullah bin Umar, kalau tak silap saya, seorang sahabat Nabi pernah jamak dan kasar 6 bulan di Azerbaijan. Wallahu alam. Tapi untuk mengelakkan fitnah dalam keadaan masyarakat kita tak faham ataupun tak memahami keseluruhan pendapat-pendapat mazhab lain, takut menimbulkan fitnah, maka sebaik-baiknya ikut mazhab kita je. Lepas 3 hari, solat macam biasa. Wallahu a'lam. Ustaz, adakah kebergantungan kepada benda yang dianggap sebagai pelindung boleh jatuh syirik? Adakah pergantungan kita kepada benda boleh dianggap kepada syirik? Tak, dia macam ni. Bergantung pada benda tu apa dia? Dan setakat mana kita bergantung. Kalau kita bergantung pada tangkal, contohlah. Kita bergantung pada tangkal, kalau tak ada tangkal ni kita rasa macam tak boleh nak hidup, syirik. Tapi kalau kita bergantung pada kereta nak pergi ke mana kan, dan kita tak percaya pun, kalau tak ada kereta tu mustahil kita boleh, tak, bukan sampai tahap tu. Itu bergantung juga, itu tak salah. Jadi tengok dengan apa kita bergantung dan setakat mana kebergantungan kita. Kalau sampai tahap kita bergantung, kalau tak ada benda ni, macam kehidupan kita tak sempurna, itu boleh membawa kepada syirik. Wallahu a'lam. Okey, cukup InsyaAllah cukup setakat ni, kita jumpa lagi malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر
الأخرى